Sejarah Tingkatan 5 KSSM Bab 9 Dasar Luar Malaysia. Sejarah Tingkatan 5 KSSM Bahagian 2. 9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pelibatan Malaysia. Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. PBB ditubuhkan pada tahun 1945. Matlamatnya untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik wakil tetap ke PBB yang pertama. Malaysia menjadi anggota sejak kemerdekaan. Kita akan lihat dalam 5 aspek. Yang pertama, mendukung piagam PBB. Kedua, terlibat dalam agensi PBB. Ketiga, sumbangan dalam misi pengaman. Keempat, misi pegawai pemerhati. Dan kelima, tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Mendukung piagam PBB. Mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia untuk semua tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain, tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain. Terlibat dalam agensi PBB. UNESCO. Pelibatan aktif Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia, iaitu Gunung Mulu dan Taman Kinabalu pada tahun 2000, Bandar Melaka dan Georgetown pada tahun 2008 serta Lembah Lenggong pada 2012 diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. FAO ialah Pertubuhan Makanan Sedunia dalam bidang pengeluaran makanan. World Health Organization WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam bidang kesihatan dan perubatan. UNHCR memberikan kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabatnya di Kuala Lumpur. UNHCR ialah badan yang bertanggungjawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan yang tidak bernegara. Majlis Keselamatan. Majlis ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu pada tahun 1965, 1989 hingga 1990, 1999 hingga 2000 dan 2015 hingga 2016. Sumbangan dalam misi pengaman. Tugas pasukan pengaman ini antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara dan mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Sumbangan dalam misi pengaman. Contohnya di Bosnia dan Herzegovina, Lubnan, Ethiopia, Kongo, Namibia, Somalia, Timor Leste dan Kemboja. Misi pegawai pemerhati. Tugas pegawai pemerhati antaranya termasuklah membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan menjadi jurubahasa. Misi pegawai pemerhati antaranya di Sahara Barat, Sierra Leone, Liberia, Kongo, Angola, Namibia, Mozambik, Ethiopia, Timor Leste, Kemboja, Iraq, Bosnia dan Herzegovina, Chad, Libya. Tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Beliau merupakan seorang doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan. 2008 merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. 2009
hingga 2011 terlibat dengan United Nations Population Fund UNFPA, sebuah agensi PBB di New York. 2014 menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Beliau merupakan seorang penjawat awam. 2017 hingga 2020 mengetuai UN Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Tan Sri Razali Ismail, seorang tokoh diplomat 1990 hingga 1992, mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Programme UNDP. 1991 dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB, Economic and Social Council ECOSOC, dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. 2000 hingga 2005 menjadi wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar. Dr. Jomo Kwame Sundaram merupakan ahli akademik. Disember 2004 dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kehormat kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa. 2005 dilantik sebagai penolong Setiausaha Agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. 2012 hingga 2015 dilantik sebagai penolong Ketua Pengarah dan Penyelaras Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Tan Sri Abu Samah Abu Bakar merupakan seorang pegawai tentera. 1994 dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNOSOM2 di Somalia. Warga Malaysia pertama yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Penyertaan dan sumbangan. Rancangan Colombo, kerjasama pertahanan, kerjasama ekonomi, penentangan dasar appetite, mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth CHOGM dan Sukan Commonwealth. Penyertaan dan sumbangan untuk Rancangan Colombo. Malaysia turut menyertai Rancangan Colombo, iaitu Rancangan Pembangunan Ekonomi dan Sosial di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Rancangan ini bertujuan menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth, mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995. Memberikan bantuan dalam pelbagai bidang kepada negara anggota yang belum membangun melalui Rancangan Colombo ini. Kerjasama pertahanan. Malaysia turut terlibat dalam kerjasama pertahanan, iaitu melalui perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu. Perjanjian ini memperkukuh pertahanan dan keselamatan negara. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera Britain dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth mahupun keperluan antarabangsa. Kerjasama ekonomi. Negara Commonwealth merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama.
komoditi utama negara dieksport ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Kadar cukai yang dikenakan lebih rendah, contohnya cukai ekspor barang yang siap dan cukai produk digital. Pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Penentangan dasar apartheid. Dasar apartheid menjadi isu penting yang menarik perhatian Commonwealth. Malaysia turut lantang menentang dasar ini. Asas penentangan Malaysia disebabkan dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ketegasan Malaysia bersama-sama negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth CHOGM. Malaysia turut terlibat dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth CHOGM yang diadakan 2 tahun sekali. Persidangan ini diadakan bagi membincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota. Pada tahun 1989, Malaysia dipilih menjadi tuan rumah persidangan ini. Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth merupakan sukan yang kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Sukan ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota. Pencapaian atlet kita dalam sukan ini telah mengharumkan nama negara. Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan ini pada tahun 1998. Sekian, jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.